Tu sahabat. Siapa dia sebenarnya? Ya, dia sahabat Nabi. Dia adalah juga sepupu sabit Nabi dan boleh juga dikatakan sebagai biras Nabi. Biras Nabi. Kok mana dia jadi biras Nabi? Siapa yang hafal semua isteri Nabi pasti tahu. Dia nak jadi biras ni mesti ada dengan isteri Nabi lah. Salah seorang isteri Rasulullah dan juga sepupu Nabi ialah Zainab binti Jahshin. Cari dalam banyak-banyak isteri Nabi Zainab binti Jahshin, yang mana Zainab ni bekas isteri kepada anak angkat Nabi Zaid bin Harisah tu kan. Bila diceraikan oleh Zaid, Nabi kahwin dengan Zainab. Zainab tu sepupu Nabi, anak kepada mak saudara dia Umaymah binti Abdul Muttalib. Adik kepada Zainab nama dia Hamnah. Hamnah binti Jahshin itulah isteri Mus'ab bin Umair. Isteri Mus'ab tu adik kepada Zainab. Jadi Rasulullah dengan Zainab sepupu, Rasulullah dengan Hamnah pun sepupu. Jadi bila kawan ni kahwin dengan Hamnah, dia sepupu sabit boleh lah, sebab sepupu sabit satu saya sebut tadi, satu lagi adik ipar, bukan ipar, biras, betul tak? Zainab dengan Hamnah adik-beradik, Rasulullah dengan dia jadi biras. Sebab itulah bila balik perang Uhud, Hamnah duk tunggu. Rasulullah tak tahu nak cakap apa. Rasulullah tak tahu nak cakap apa. Bayangkan yang belah perempuan ni, kalau anda duduk ni, kata penghayatan, duduk pada tempat Hamnah. Pertama Hamnah tanya siapa? Bagaimana keadaan abangku? Siapa dia abang kepada Zainab dan Hamnah? Abdullah bin Jahshin, sepupu Nabi. Abang Zainab, abang Hamnah, Abdullah. Abang kamu terkorban syahid. Tanya abang, abang mati syahid. Bagaimana dengan suami aku Mus'ab? Suami kamu juga terkorban, mati syahid. Bagaimana dengan pak saudaraku? Pak saudara dia, pak saudara Nabi juga, Hamzah kan terkorban. Pak cik Hamzah macam mana? Terkorban syahid. Tuan-tuan boleh tak letakkan jiwa dan hati kita pada kedudukan Hamnah masa tu? Tanya abang kandung mati, suami mati, pak saudara mati. Kita aksiden baru tak mati lagi. Tu pun kita dah sedih, bukan main dah. Abang aksiden tak mati, aksiden sedih dah kita. Ni bukan seorang, tanya seorang mati, tanya seorang mati, tanya seorang mati. Rasulullah tak sanggup nak bersemuka dengan Hamnah, nak habaq benda ni. Tapi itulah hakikat yang dilalui oleh sahabat dan sahabiah dalam medan Uhud. 70 orang terkorban kan tuan-tuan. Besar jumlah 70 orang ni. Semua sahabat-sahabat besar yang hari ni kalau kita pergi ziarah di perkuburan kan, tempat makam-makam syuhada Uhud, kita boleh tengok kubur-kubur sahabat ni. Walaupun kubur tu nampak biasa, tetapi hati kita ni bila mengenang kembali perjuangan mereka, sedih kita. Baik, itulah pengakhiran hidup Mus'ab. Ni baru nak masuk hadis. Boleh tak? Okey. Baik, Rasulullah sebut apa kepada sahabat bila tengok Mus'ab tadi? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimanakah keadaan kamu? Selesai dah isu Mus'ab tu. Nabi tanya, bagaimanakah keadaan kamu pada suatu saat nanti? Nabi tanya siapa ni? Tanya sahabat. Agak-agak bagaimana keadaan kamu bila tiba saat-saat seperti ini? Nanti kamu pergi di waktu pagi dalam keadaan kamu berpakaian dengan satu pakaian
dan di waktu petang kamu berpakaian dengan pakaian yang lain pula. Rasulullah gambarkan satu suasana yang bakar berlaku, bagaimana keadaan kamu sekiranya satu masa kamu keluar pada waktu pagi dengan satu pakaian, bila waktu petang, waktu lain pula kamu keluar tu dengan pakaian yang lain. Bukan pakaian hak pagi tadi. Kalau pakai pagi bukan pakaian hak petang tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dan bila diangkatkan satu hidangan, diletakkan pula satu hidangan yang lain. Kita dah diletakkan satu hidangan, baru nak makan, mari lauk lain pula. Tak ada nak makan, lauk lain pula. Seolah-olah ada 2-3 jenis lauk atas meja makan kita. Itu yang kedua, Nabi habaq. Yang ketiga, dan kamu menutupi, yakni menghias rumah kamu seperti mana kamu memasang kelambu Kaabah. Kamu hias rumah kamu sebagaimana kamu memasang kelambu Kaabah. Nak bagi hias Kaabah, nak bagi cantik Kaabah, begitulah kamu pada masa akan datang menghias kediaman dan rumah kamu cantik-cantik, indah-indah. Baik, 3 benda Rasulullah sebut, tuan-tuan, untuk kita sama-sama fikirkan berkenaan dengan akhir zaman. Pertama, Rasulullah sebut tentang pakaian. Yang kedua tentang makanan. Yang ketiga tentang tempat tinggal. Sebenarnya inilah 3 yang menjadi keperluan asas dan utama bagi setiap manusia. Kita hidup di bumi manapun, ni 3 benda paling penting dalam hidup manusia: pakaian, makanan, tempat tinggal. Tak ada salah satu tak sempurna hidup sebagai manusia. Sebagai contoh, kalaulah kita ni dapat makan banyak hari-hari, makan banyak hari-hari, KFC kita boleh makan, McDonald kita boleh makan, Pizza Hut kita boleh makan, nasi kandak boleh makan, nasi kerabu boleh makan, mari Terengganu nasi dagang, kepuk lekok, losong, pok dim. Baru kenal pok dim. Ada pok dim kat sini? Tak ada. Okey, boleh makan. Lepas tu rumah kita besar, makan mewah, rumah besar, satu je selek, baju seluar tak ada. Nak keluar rumah, bertelanjang pula. Makan mewah dah, duduk dalam rumah, rumah besar dah, aircon penuh. Tapi nak keluar, baju tak ada, seluar tak ada. Sempurna tak hidup? Tak boleh. Tak ada pakaian, tak boleh. Pakaian mesti ada. Cuba kita tukar pula. Pakaian mewah, baju kot kita ada, kemeja kita ada, t-shirt kita ada, seluar trek ada, seluar slek ada, seluar jeans ada, rumah besar, tapi makanan tak ada. Rumah aku besar, bergaya bukan main hebat, tapi nak makan tak boleh. Lapak hari-hari, dahaga hari-hari. Sempurna dah hidup? Tak sempurna, tuan-tuan. Satu lagi kita tukar. Pakaian hebat-hebat, makan hebat-hebat, rumah tak ada. Hang nampak je bergaya, kereta besar, rupanya tidur dalam kereta. Contoh kan. Nak buat lagu mana kena tidur dalam kereta, rumah tak ada. Di sinilah almari belakang tu duk sangkut baju berderet tu yang boleh bergaya tu, tidur pun situ lah. Pasal apa? Rumah tak ada. Tak sewa tak ada juga. Tak sempurna, tuan-tuan, hidup. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah. Kenapa kita perlukan makanan untuk meneruskan kelangsungan hidup? Kenapa kita perlukan pakaian untuk menutup tubuh badan dan aurat kita? Kenapa kita perlukan rumah tinggal? Untuk kita bebas bergerak, tukar pakaian dan merehatkan tubuh kita setelah penat bekerja. Itu yang paling asas.
Hak lain tu kalau Allah bagi rezeki lebih, Allah bagi anugerah lebih, ikut tuan-tuan lah nak top up apa.